Masing-masing buat produk apa hari ni? Nak tengok kok adalah orang-orang yang baru ke. So saya tak tahulah dia punya produk tu apa. Penghapus bau busuk OK Perfume Zack. And Super Cube saya tudung agent by Mirasha. Saya sakit sendi dan lutut. Syafina susu sakit sendi dan lutut. Wow. Super Cube, Telekong Raudah lagi. Kelas bakery online. Oh, okey faham Karen. Ingat sejadah tengah kopek petai ni se. Okey faham. Ui sedap kan. Nak masak apa petang ni? Bogas, Sobella, Telekong Raudah, City Kurus Fit online, Healthy Chocobar by Chocotainer, Palazzo, produk suplemen sembelit dan batu turun berat badan. And kalau yang turun berat badan ni produk yang mana satu ni? Takaful, Unit Trust, Pewarisan. Okey, buat petai sampai tumis je sedap. Sedure. Macam mana saya nak sebut Kan, Sedure Whitening Cream, Ukasha. Perasan pernah dengar? Pemutih gigi, bestnya. Pemutih gigi ni yang mana Brand yang mana? Curding by TNA, faham? Satu bundle dia banyak. Itulah. Okey, faham. Sekejap, sambil tu saya nak tengok Facebook juga. Okey tak Eric kat sana tu? Member kita kat sana. Aha, ada rupanya. Oh, terima kasih. Terkejut. White Kish. Oh, okay, White Kish. Faham. Assalamualaikum yang berada di Facebook. Liza, Syawal. Okay, Yuslina, Megna, Kosmetik dan Skincare. Jusli Metok, Ibu Im Hamil. Lovita Scarf. Siti Sarah Sudin. Morning, sir. Morning. Okay, Dealer Public Gold. Wow. Okay lah. So insyaAllah lah hari ni sebab kita ni ada banyak gila produk. So saya akan bawa take it slowly lah. Saya akan bawa pelan-pelan satu. Dan you guys boleh at least lah hari ni kalau tak boleh dapat semua, dapat script closing baru dan you boleh tanya soalan-soalan yang berkaitan lah kepada saya. Okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So biasalah saya suka ingatkan pada semua orang yang ada hari ni untuk kita selalu ingat sebenarnya apa yang kita jual tu tak pernah tepu. Apa yang kita jual tu tak pernah tepu. Cuma kadang-kadang kita je yang dah tak tahu nak jual macam mana. Itu je lah beza dia. Okay, faham Alright. So tenangkan diri. Kita dah nak mulakan. Relax, tarik nafas, sembus. Kalau dengan saya ni kelas kita santai. So kalau you betul-betul nak dapat total output daripada kelas yang tak lama ni, mungkin 90 minit, mungkin pukul 11 kita dah habis dah. So please, tanyalah soalan. Okay, participate dan insyaAllah lah you will be fine. Okay. Sekejap, saya check dulu kok ada yang. Alright. So untuk lebih memberkati sesi kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah guna rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada pagi ini. Dan hari ini satu hari boleh siapa-siapa yang berpuasa terima kasih, tahniah, good. Dan besok kalau hari ini tak berpuasa mungkin esok kita boleh berpuasa kan.
kan hari Arafah. Lepas tu kita niatkanlah kan untuk banyaklah besok benda-benda yang baik-baik tu kalau kita amalkan and besar pahala dia insya-Allah. Okay, so sengaja saya buat kelas hari ni and at least kita nak belajar sesuatu sebab semalam saya tanya kan nak belajar apa hari ni, so kebanyakannya nak tanya tentang voice note kan. So bila cerita pasal voice note, sebenarnya voice note ni tak ada beza jauh pun. Bezanya kadang-kadang skrip yang kita gunakan dalam WhatsApp, dalam voice note dan cakap dari depan tu sama je. Betul tak? Cuma macam ni kita nak susun kan, perkataan-perkataan apa yang kita nak guna, flow kita nak guna. So daripada situ tu kita akan belajar secara betul ataupun secara yang proper lah. Sebab sekarang ni mungkin kita dah cuba macam-macam style, kita dah cuba macam-macam cara kan. Lagi-lagi kalau nanti saya check bahagian intro tuan-tuan dan puan, saya boleh agak lah you punya intro tu macam mana. Dah boleh agak lah intro tu macam mana. So kalau boleh kita tak nak guna cara yang sama, kita nak cari orang yang berbeza supaya apa? Supaya orang akan rasa ada something baru. Itu yang best. Faham Awesome. Sebab kadang kita ni dah terlalu buat benda yang sama tu hari-hari, so kita tak perasan pun kan kita ni betul ke, salah ke, betul tak? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Syamil Fikri, your favorite closing specialist. So alhamdulillah ini dah kali yang kalau untuk setiap hari Ahad ni sejak awal tahun kot, ni dah kali ke-20 kot. Sebab saya tak setiap minggu buat, tapi alhamdulillah untuk yang kelas percuma kita akan buat secara konsisten pada hari Isnin sampai hari Jumaat insya-Allah di TikTok dan di FB. Kan? So itu kalau ini untuk siapa-siapa yang join tanya, so you guys mungkin dapat link daripada orang-orang yang memang dah bayar untuk dapatkan 3 e-book panduan closing saya. So siapa yang dapat link ni should be terima kasih pada orang-orang yang share. Sebab apa tau? Sebab awak masuk mungkin free, mungkin percuma kan? Tapi bila dapat link tu adalah daripada orang yang membayar. So hari ni alhamdulillah sempena nak raya haji kan, so ramai yang tak boleh balik. So apa kata kita raikan kawan-kawan kita. So bukan tinggalkan lah, maksudnya kita lupakan sekejap yang tak boleh nak balik tu. So kita belajar something yang berbaru pada hari ni. Okay. Terima kasih. So saya nampak ada Cik Ma Jutawan Dermawan, terima kasih. Lion Ika Wang Sumaju. Ui, nama dahsyat Cik Ma ini yang saya suka ni, dia punya nama tu pun kalau dah dahsyat. Wow. Syafinas, Shaniza. Wah, terima kasih. Terima kasih semua. Salam kenal. Nama tu doa. Amin ya rabbal alamin. Betul Cik Ma? Betul Cik Ma? Good. Okay. So kat sini saya nak share saya punya social media. Kok lepas ni rasa-rasa macam nak follow saya dengan lebih rapat ke, ataupun tak nak tertinggal apa-apa kelas yang saya buat. So ini adalah social media saya. So ini saya punya Instagram. So saya tak se-famous Zack lagi. Masih lagi perjalanan jauh lagi nak 1,000 tu. Tapi insya-Allah lah kita akan 1,000 tu tempat lain. Okay, kat Instagram kita dah cuba, tapi pelan-pelan, dia pelan-pelan naik. Alhamdulillah progress yang bagi saya sangat-sangat positif berbanding social media yang lain. Yang di tengah-tengah ni adalah saya punya Facebook. Alhamdulillah Facebook pun tempat saya banyaklah dapat rezeki-rezeki yang tak sangka, kenal orang-orang yang hebat. Kenal Zack pun tak silap saya kat Facebook juga. Kan? Kenalan-kenalan networking speaker pun berada di Facebook juga. Dan alhamdulillah sekarang saya tambah satu lagi social media iaitu TikTok. So kalau tuan-tuan tengok kat TikTok saya ni sekarang 6795. Kan 6795. Sekarang dah 775. 77,500. So bagi saya, siapa-siapa yang dah cuba kat IG, dah cuba kat Facebook tapi tak boleh pergi jauh, apa kata bagi peluang pada diri sendiri untuk cuba di bahagian TikTok pula. Kenapa tau? Sebab kat TikTok ni dia pure content. Pure content. So siapa yang ada cerita yang best, ada ilmu yang best, apa kata you try lah untuk buat sharing kat TikTok. So buat video lebih kurang 15 saat, 20 saat. Okay, 15 saat, 20 saat di TikTok. Lepas tu video tu kita masuk TikTok letak lagu, masuk IG letak Reels, ataupun masuk Reels letak lagu. Lepas tu daripada Reels tu convert saja ataupun share saja ke Facebook. So dengan satu video 3 social media aktif. Itu yang saya buat. Dan sekarang iklan-iklan saya yang tentang e-book tu yang tengah laju adalah tentang guna video TikTok. So far so tak ada masalah pun.
So adakah kena update 3 dengan konten yang sama? Tak. Saya update sehari 3 konten saja dan saya guna di TikTok, di IG dan di Facebook. Kat Facebook pun saya share di page. Cuma kalau personal tu lebih banyak menulis lah sebab Facebook ni kalau letak video memang cloud. Memang cloud, saya tak tahu nak buat macam mana. Kan? So alhamdulillah lah dengan TikTok ni saya kenal banyak gila, dapat collaborate dengan Yosh. Lepas tu Yosh Sabah kemarin, lepas tu saya dapat peluang bersama UTEM kan, untuk jadi hakim, juri dan speaker untuk buat sharing tentang bisnes. So sebenarnya TikTok ni bukan hanya sekadar untuk gilik, tapi siapa-siapa yang pandai gilik is a bonus. Maksudnya apa tau? Awak gilik tapi sharing padu. Baru betul. Sebab apa? Sebab first thing kan, macam mana you nak sampaikan sesuatu perkara tu, you kena ada orang yang boleh relate. Ni tips dia. Tahu, relate. So bila dah relate tu, barulah orang senang faham. Sebab tu kenapa kita carangkan guna apa? Guna video ataupun guna trending, video-video trending, konsep trending tu kan. Yang DJ Nan Surya. Dia skip. So nanti share benda-benda macam tu. Faham tak? Lagi, betul apa lagi yang lagu-lagu banyaklah. Kan? Banyak sangat. So gunakan konsep trending tersebut tapi selitkan kita punya moral of the story, kita punya content. So 3 saat yang pertama tu orang ingat, oh ni macam biasa-biasa. Cuma bila dia tengok sampai habis, speaker ni lain lah. Dia tekan butang follow. So bila dia tekan butang follow, video-video lama kita semua akan naik kat dia. Percaya tak? Semua video-video yang lama-lama saya tu ataupun korang punya video-video lama dia akan naik. So kalau video kita tu bagus, content kita bagus, orang akan follow lah, orang akan like lah. Sebab tu kenapa video-video lama kita tiba-tiba ada orang like, tiba-tiba ada orang komen. Sebab dia baru follow kita. So bila dia baru follow kita dan content kita bagus, video-video lama akan naik. Sebab tu kita kena balance. Tak boleh lah asyik kita punya video niche je. Sebab tu bila asyik video niche saja, kita tak tarik traffic baru. Bila tak tarik traffic baru, engagement akan slow. Faham tak? Sebab itulah sekarang ni orang duk kata copy link. Kan? Sebab kita nak dapatkan traffic baru. So copy link bagus, boleh buat, tak ada masalah. Let's go. Tapi copy link tu hanya untuk bantu dia. Dan kita faham konsep macam ni. Kita bantu orang, bukan orang akan bantu kita, tapi Allah akan bantu kita walaupun bermain kat TikTok. So kita tolong orang, kita bantu orang. Hari ni kita share live ni kan. Kita share link Zoom hari ni. Kita tolong orang. Mungkin daripada 100 orang yang kita offer, mungkin 10-20 orang je yang join. Tetapi 20 orang yang join sesi hari ni belajar sesuatu dengan saya, dan yang paling best dia amalkan sesuatu tersebut. You tahu tak? Dia dapat sebab you dapat makin banyak. Itu beza dia orang biasa dengan orang mindset yang suka berkongsi. Dia tak kisah pasal, dia bukan je tak kisah. Saya pun kadang-kadang kisah juga pasal follower saya. Sebab tu saya akan buat konten-konten yang tak ada follower. Tapi jika kita punya konten dalam TikTok tu asyik tarik follower je, bila nak share manfaat Betul tak? Bila nak share manfaatnya, sebab apa? Sebab otak awak tu, mindset awak tu, fokus awak tu, niat awak tu dah terlalu dah jadi batak follower tak? Dah hilang dah semangat kita yang dulu-dulu tu nak share tentang ilmu, kita punya rasa seronok dalam ilmu ni nak share dah tak ada. Sebab apa? Dah nampak dah nak, contohlah nak 10,000 gila-gila buat konten, lepas tu cacah marba asal boleh, tak nak. Jangan macam tu. Kita bertanggungjawab atas konten yang kita keluarkan di sosial media. Faham tak? Ini baru 10,000 follower kat TikTok pula tu. Itu pun dah belagak. Kalau dah 100,000, dah verified, dah 500,000, rasa dah tak boleh kena tegur. Jangan. Orang-orang yang follow sekarang nampak tak 2-3 hari ni, siapa gaduh dengan siapa? Betul tak? Yang bising siapa? Yang follower lah. Yang atas tu tak ada apa-apa pun. Yang atas tu yang kadang-kadang diorang, kita faham lah. Bila you dalam business, bila you dalam business, semua benda tu ada objektif. Kan? Pokok tu takkan goyang kalau tak ada angin. Tak ada khabar angin, mesti ada somethingnya. Cuma kita orang bisnes ni, dia suka buat drama. Sebab kita tahu orang Malaysia ni suka drama.
Faham tak? Contohlah, kita ambil lah kemarin. Ambil contoh Uh, Datin Kartini, maknya Niloufar. Kan, apa yang dia buat? Konon dia macam nak patent kan daging harimau menangis. Kan? Daging harimau menangis. Betul tak? Dia nak patent kan. Dia tak kata nak patent kan, dia baru nak kata patent kan. Tapi orang Malaysia buat apa? Viral. Terkenal satu Malaysia. Free je marketing. Itu beza dia. Orang-orang yang berniaga ni, dia akan gunakan kita punya kelemahan. Atau bukanlah mengenal dengan kelemahan. Kita tahu orang Malaysia ni memang suka drama. So bila orang kita ni suka drama, everything start dari drama lah. Kan? So tapi yang tak bestnya, bila kita dah start dengan drama, produk kita pula tak support. Kan? Produk kita tak support. Maksudnya produk kita tu lebih hambar lagi daripada drama yang kita buat. So sebab tu kadang-kadang produk yang bagus adalah produk yang repeat order tinggi. Okay, produk yang bagus adalah produk repeat order tinggi. So janganlah kita ni teruja sangat. Asal produk tu meletup, kita join. Asal produk ni baru, kita join. Atas artis ni buat produk baru, kita join. You akan penat, dan satu, you akan lama-lama overpaid dan dah tak tahu nak jaga cash flow tu macam mana. So siapa-siapa yang ada hari ni, saya highly recommend, kalau betul-betul nak grow lah kan. Kalau you betul-betul nak grow, nak betul-betul menjadi, satu produk je. Ya. So daripada banyak-banyak produk yang kita nak buat, apa tahu? Produk yang paling kita suka, kalau daripada banyak-banyak produk yang kita suka tu adalah produk profit margin yang paling besar. Margin yang paling besar, yang paling banyak buat duit. Dah itu. Sebab mindset kita nak buat duit ni, nak berniaga ni, buat duit dulu. Faham tak? Nak buat duit dulu. Kita bukannya tiba-tiba kan mindset kita, okay, kita nak berniaga sebab nak tolong orang. Ya ke? Nanti kalau tak ada sale, nak tolong orang macam mana? Sebab tu mindset ni, niat kita ni berniaga, first jangan ikut orang. Sebab bila kita ikut orang, kita tak tahu orang tu dah buat apa yang dia dah amalkan, kan? Kenapa dia pilih produk tu, kita ikut je. Contoh, orang jual lip matte sebab lip matte tengah laku, semua orang jual lip matte. Kan? Orang jual foundation, semua buat foundation. Padahal yang kita tiru tu jadi. Kan? Bila kita keluar macam, kenapa susah nak jual lip matte? Saya ingat orang pakai lip matte. Yalah, lip matte awak 3 mungkin orang tak kenal lagi, lepas tu jual mahal. Bukan jual mahal lah, maksudnya mungkin premium kot. Kan? So orang tak perasan lagi, tak kenal lagi. Padahal kalau lip matte tu sebenarnya, lip matte ni adalah aksesori tau. Kalau tanya saya lah, lip matte adalah aksesori. Orang tak pakai lip matte pun tak apa. Nampak tak? Orang tak pakai lip matte pun tak apa. So sebenarnya apa dia punya besar dia tu? Apa produk yang main dia tu? Bagi saya adalah foundation. Foundation. Pergi mana-mana pun, orang tu tak akan pakai foundation. Paling-paling pun sikit pun tak apa. Yang penting tutup. Ataupun at least dah nampak glowing sikit. Kan? Bedak tu. Apa nama dia? Lupa lah. Compact powder. Itulah yang dia punya main dia tu. Yang lain tu aksesori. Sudah saya cakap. Platelet lah, apalah. Sunblock pun itu penting untuk jaga. Maksudnya kalau keluar kena pakai sunblock. Tapi kalau tak keluar, tak pakai pula. So kalau kat rumah pun, siap-siap pun dia akan adapt untuk lebih macam nak menjaga kulit muka kita, kan, ataupun bagi nampak glowing. Betul tak? Kena pakai juga sikit. So itu beza dia. Sunblock wajib betul, saya setuju. Itu kalau yalah. So sunscreen, sunblock, banyak. Okay. So itu sebenarnya apa yang kita nak ceritakan pada hari ni. Please fikir betul-betul, siapa-siapa yang masih belum tahu lagi nak buat produk apa, pilihlah produk yang jelas. Contact lens kira main ke contact lens, bagi saya tu dia macam mana, main atau tidak contact lens ni. Contohlah contact lens ni, dia tengok keperluan. Ada orang dia memang suka pada keperluan, maksudnya memang pakai contact lens. Itulah main kita. Sebab tu Dayana kena very clear, contact lens awak tu jual pada orang yang macam mana. Jual pada orang yang macam mana. Contoh kalau awak jual kat saya teringin pakai contact lens, serius. Saya dari dulu teringin pakai contact lens. Tapi tak boleh, tak lepas. Pakai cermin-mata. Kan? Sebelum pakai cermin-mata, pakai contact lens. Lens, lepas tu saya tak selesa. So you kena betul-betul clear dengan contact lens ataupun siapa yang nak akan beli contact lens tu, insyaAllah. So macam contohlah contact lens ni biasanya untuk orang-orang yang banyak guna social media.
Kan, betul tak? So kita tengok headline tu, siapa yang kat sini dah mula start live di TikTok ke, di FB ke, di IG, kan? So apa kata guna contact lens real daripada pakai filter saja. Contoh. Kita buat macam tu. Kan? So kena pasti target market kita. So antara main atau tidak, saya tak boleh nak katakan itu main ataupun itu adalah accessories. Sebab you yang pilih produk tu, you kena decide lah. Faham so biasanya kalau contact lens tu main, yang accessories tu apa? Bekas contact lens, air contact lens. Betul tak? So mungkin main kita adalah warna-warna yang general. Orang akan pilih warna grey ke, warna apa ke. So aksesori dia apa? Yang warna biru ke, atau yang mata besar ke. Faham tak maksud saya? Kan, so itulah dia punya aksesori dia. So sebenarnya yang buat duit tu adalah aksesori. Kenapa? Sebab aksesori ni orang tukar-tukar. Contohlah handphone. Orang beli handphone walaupun mahal, 4,000 lebih, 6,000 lebih, 7,000 lebih. Tapi dia beli sekali je. Yang tukar-tukar apa? Casing, screen protector. Betul tak? So nampak tak? Itu beza dia. So you guys contohlah jual makanan. Kan? Ada yang kat sini jual makanan tak? Ada yang jual makanan tak kat sini? So kalau you jual makanan, contohlah Perkasam ke, Cokoja ke, pernah tak terfikir, kan, kita jual Cokoja, tapi aksesori tu sudu. Kita jual sudu. Sudu. So kita ada sudu buluh, kita ada sudu kayu, kita ada sudu besi, kita ada, bayangkan kat Shopee kan ada sudu yang apa, yang color rose gold tu. Rose gold tu kan, jual sudu tu. Beli kita punya Cokoja yang 3, tambah lagi RM5, tambah lagi RM10, dapatkan 2 sudu ekstra ataupun 2 sudu aksesoris dia. Alamak. Itu orang makan Cokoja mesti pakai sudu. Betul tak? Pakailah sudu yang rose gold. Lepas tu siapa yang jual air kan? Ada jual susu kambing ke kat social media kan? Ada yang jual untuk bancuh air tau, sudu yang lawa-lawa tu. Kan beli. Orang beli, jangan bagi free. Beli, suruh dia add on. Kak kalau akan nak sudu rose gold ni limited edition, tambah aja sikit. Dah naik sale kita. Kalau Ayura terapi, apa aksesorinya sir? Itu yang untuk urut-urut tu. Kayu yang untuk urut-urut tu. Kan urut. Ataupun contohlah mungkin kita ada, kalau skincare yang kan ada yang untuk muka yang untuk massage tu. Ataupun boleh. Melibatkan bahan rumah. Boleh. Penghapus bau busuk macam mana sir? Kau tak habis-habis penghapus bau busuk. Penghapus bau busuk ni macam mana satu ni? Spray yang macam mana? Kalau penghapus bau busuk kita bagi apa? Kan? Kita bagilah contoh macam pakai glove ke, kan? Ataupun bagi apa lagi? Mungkin bagi kain fiber optik ke, kan? Bagi minyak wangi sebotol. Tapi kalau kita penghapus bau hapak tu, sebenarnya dia akan hapuskan bau, semua bau yang ada. Kan? Wangi-wangi pun hilang. Faham So tu contoh lah, contoh. So kalau boleh itu add on kita. Maksudnya orang beli. Okay, orang beli. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak belajar tentang ayat lah. Kan, kita punya sales script ataupun kita punya sales flow. Sebab saya jarang cerita pasal script. Sebab script beza-beza. Yang paling penting adalah flow. Flow ni yang paling penting sekali. Alright. So semua dah ready ke? Hari ni 206 orang Dahsyat. Puding ayak Raja World. Bestnya. Salam sedama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Add-on boleh tarik minat orang membeli dengan kita juga, unik. Betul. Dan add-on ni sebenarnya buat duit. Percaya kat saya lah. Orang akan beli sekali barang kita tapi dia ada add-on. Contoh tote bag. Ataupun kita punya macam mungkin saya rasa kan untuk Zack boleh buat travel kit. Kan, travel kit untuk simpan barang-barang untuk penghapus bau hapak tu. So dia ada satu kotak khas, ada brush, lepas tu ada kain lap, kan? Lepas tu dia cuci dulu baru kita spray, barulah hilang ke. So itu adalah kita punya cleaning kit kita lah. Itu memang best. Cleaning kit dia. Okay. Alright, so kalau semua dah ready, so bismillahirrahmanirrahim. So kita akan start daripada kita punya marketing kita.
So biasanya lah kan kalau dalam sales ni dia akan start dengan marketing dululah. Okay. So marketing ni saya nak tanya apa yang tuan-tuan faham tentang marketing? Itulah banyak orang pergi kelas kan. Let's go. Apa yang tuan faham tentang marketing? Marketing ni proses apa benda? Bagi orang nampak. Lagi konten, bagi orang kenal, tarik orang beli. Okey, faham? Okey. So sekarang kalau saya kata beza dia marketing dan sales, sales ni menjual . So apa beza dia? Mana rasa-rasa yang kena pergi dulu? Buat marketing dulu ke ataupun siapkan bahagian sale dulu? Marketing dulu ke sale dulu? Marketing dulu ke sale dulu? Oh, marketing dulu baru sales, sales dulu, marketing dulu. Okey, faham. Faham. Okey. Okey, so sekarang kalau saya explain ataupun saya cuba share dengan cara macam ni . So marketing ni adalah tarik orang. Setuju? Ataupun jemput orang. Betul? So kita buat marketing, orang datang rumah. Kan, mungkin orang datang rumah ni mungkin nak melawat ke kenduri ke, kita anggaplah PKP dah habis . Sekarang sales ni adalah, so kalau kita dok fikir pasal marketing je dulu, tak fikir pasal sales, so kita dah ajak orang datang kedai, ajak orang datang kedai. Betul? Tapi kalau orang tak minat apa yang kita jual macam mana? Ada orang beli tak? Tak beli juga kan. So sekarang macam mana ni sekarang? Nak start mana dulu? Nak tarik orang dulu ke nak jual dulu? Tadi tuan-tuan cakap dulu kena buat marketing. Build trust. Apa maksud build trust tu? Nak jual macam mana nak build trust? Orang tak beli lagi, testimoni tak ada lagi. Sebenarnya bagi saya, sales ni janganlah kita ni sempitkan otak kita ni bercerita tentang apa tau. Sale je cerita pasal sale. Maksudnya promotion. It's not about that. So sale ni adalah konsep. Kan, konsep produk kita. Kita kena pilih produk dulu. Kan, kita kena pilih produk apa yang orang perlu dulu. Contohlah kita nak jual produk premium. Kan, kita nak jual produk premium. So packaging premium. Packaging premium. Kan, harga premium, harga pasar malam. Pernah dengar tak? Produk premium, harga pasar malam. Pernah dengar? Kan? So agak-agak lah contohlah kalau barang premium, packaging premium, harga pasar malam, orang nak beli tak? Orang nak beli tak? Nak? Bayangkan barang premium ni kita letak kat pasar malam, ada orang nak singgah tak? Nak tanya tak tentang produk tu? Memang tak ada lah. Betul tak? Dia bukan masalah laju tau. Kadang-kadang orang nak tegur pun takut. Orang nak tegur pun macam, mahal sangat ni, booth dia lawa sangat, konsep semua macam dah nampak macam pergi macam kita pergi expo, dia punya setting dia kat tu. Orang takut nak masuk. Takut mahal sangat. So kalau kita nak jual barang premium, nak packaging premium, harga premium, jangan lupa yang paling penting adalah selesaikan masalah premium. Ini baru betul. Ingat tak? Produk premium mahal. Bahan je dah mahal. Packaging premium, ya Allah, lagi mahal. Kotak je dah dekat RM6, RM15, RM20. Kan? Harga mestilah kena premium. Takkan nak jual murah pula. Kan? Dan macam mana nak jual murah, nak jual premium pula? Selesaikan masalah premium lah. Kan? Contoh, kita nak jual ataupun nak hilangkan bau. Nak hilangkan bau. So kalau kita punya produk murah, mungkin kita hanya sekadar hilangkan bau. Tetapi kalau kita punya produk premium ni, kita hilangkan bau, contohlah, biasanya kat mana kita perlu hilangkan bau dengan sekadar segera? Mungkin kat kita punya master bedroom kita, kan? Ataupun kita nak hilangkan bau yang bau-bau, contohlah macam bau, bila rumah kita tu kapet tebal kan? Kapet tebal. So bila kapet tebal, mesti ada bau-bau ke. Hilangkan bau dengan orang-orang sekali. Boleh.
Itu baru lain. Tapi faham tak maksud saya? Alright? So sebenarnya antara marketing dan sales, kan, fikirkan sales ni dulu. Nak jual apa? Produk apa? Dan barulah kita boleh susun marketing tu nak buat marketing yang macam mana. Faham? Kan kita ni nak main agent ke, nak main retail ke, nak main stockist ke, nak jual apa, nak main e-commerce ke. So cari sale ni dulu, cari produk ni dulu. Contohlah. Kan, okey kita contohlah, kita daripada produk-produk ni, pilihlah kita nak produk yang macam mana. Contoh tudung. Okey. So kita nak jual tudung yang apa? Yang biasa ke ataupun yang premium. Contoh kalau biasa, pakai packaging plastik sudahlah. Jagalah costing. Letak plastik settle. Kan, tapi kalau premium ni mungkin ada kotak dia. Lepas tu ada kertas minyak dia. Ada stiker. Kan, ada wish card. Ada nombor siri. Kan? So kalau itu maksud saya. So kalau tudung biasa mungkin RM15, RM10 dan dapat tudung begitu saja. Kalau tudung kita dah RM89, mestilah kena dapat paper bag. Kan? So itu beza dia. Itu sebab tu kena konsep tu. So bila kita tahu kita nak jual premium ke, nak biasa ke, marhin ke, kayangan ke, decide. Pilih daripada awal. Baru closing kita betul. Contoh skincare. Okay, so sekarang skincare kita tu kita nak jual produk ataupun customer kita ni banyak customer yang macam mana? Kena kenal dulu target market kita ni. Kita ni banyak customer yang jual ataupun yang duduk office ke, duduk rumah ke. Betul tak? Contoh daripada orang duduk rumah ni masalah kulit muka dia apa? Jeragat ke, jerawat ke, decide lah. Sebab jeragat skincare-nya lain, jerawat skincare-nya lain. So itu yang buatkan awak ni jauh lebih diperlukan berbanding orang-orang lain. Kita bukan nak nampak barang asal jadi duit. Memang nak jadi duit lah. Tetapi kalau you jual secara general, nanti kat bahagian ayat pun you dah silap. Contoh you akan tanya, hari ni puan nak saya bantu apa? Kenapa you tanya customer you nak bantu customer tu apa? Sepatutnya customer dah tahu dah apa yang saya perlu dibantu. Faham tak? Okay? Sebab tu settlekan bahagian sales ni. Ni adalah produk, konsep apa, produk apa, problem apa. Lepas tu nak jual kat mana, package berapa. Ini kena settlekan dulu. Bukannya semua customer tu kata, puan nak package yang mana? So bila you tanya customer, puan nak package yang mana? Itu tandanya you tak tahu pun customer tu akan ambil package yang apa. You tak tahu pun value produk tu apa. Sebab tu you mula dengan paling bawah. Bila you start paling bawah, orang akan kata apa? Orang akan kata, mahal. Mahal. So dah lalang orang kata mahal, bagi betul-betul mahal. Betul tak? Bagi betul-betul mahal. So you decide dulu, you rehearsal dulu dalam kepala, and you nak jual produk apa? Package macam mana? Dan bagi tahu sebab kenapa. Dan itu yang kena sediakan dulu. Barulah orang akan beli dengan kita. Faham tak? Tak kisahlah you ni dropship ke, agent ke. Bagi saya dropship tu adalah fasa kita validate. Kan, fasa kita validate produk ni boleh jalan tak? Sesuai tak dengan kita? Bukan you selama-lamanya jadi dropship. Kan, dropship tu memanglah alhamdulillah baguslah. Konsep dropship tu bagus. Tapi kita punya mindset ni, kalau dropship level paling rendah aja. Kalau ada sale lah. Beza orang-orang punya dropship, orang lain punya dropship dia buat betul-betul. Mindset dia apa? Modal tak ada, tinggal submit order je. Tapi awak punya mindset ni, alah saya dropship je, tak buat betul-betul lah. Dan kalau nanti saya promote je lah, nanti kalau ada sale, ada sale. Dropship yang power adalah hari-hari dia akan pastikan hari tu kena ada 10 order. 10 order. Faham? So, sebenarnya you punya dropship yang sekarang ni adalah fasa you validate. Bila you dah dapat, you dah boleh jual, dah dapat sale, tekan minyak all out. Ada orang masih dropship dah jalan iklan berbayar tau. Dah jadi iklan berbayar. So dia dropship pun boleh buat duit. Faham kau faham? So janganlah lama sangat dalam dropship yang nak survey. Semua tu yang tak buat betul-betul tu. Kita ni jap dah masuk tahun depan dah.
Kan orang lain semua dah kaya berjaya dah pakai kereta macam-macam kan. So please, itu je. Betul lah. Faham Alright, so bila kita dah buat marketing kita, kan dia balik kepada kita punya formula. Okay, formula TPM. Formula TPM. So kenapa kita buat marketing? Sebab kita ada formula dia. Formula TPM. So formula TPM ni apa? First, kita buat marketing supaya orang tahu kita. And orang kena tahu kita kat social media. Kan? Lepas tu social media ni kita nak buat untuk apa? Yang pertama, kita gunakan social media ni sebagai resume. Berbenda resume tu. Kan? Customer punya feedback. Kan? Customernya, kita punya after service. Kan? Lepas tu kita punya achievement. Orang nak follow orang yang ada result. Faham tak? Orang nak follow orang yang ada result. Kan? Orang nak beli orang yang boleh dipercayai. So kalau awak punya social media tu duk meroyan je, kutuk sini, kutuk sana, tak habis sharing ataupun share benda-benda gosip-gosip tu, benda tu akan menyebabkan you punya branding, you punya nama pun jadi buruk. Saya kalau nampak-nampak macam tu kan, alamak. Kalau saya kenal, saya unfollow lah. Tapi kalau saya tak kenal, memang saya buang je. Unfriend je. Itu saya lah. Kan? Bukanlah nak katakan saya ni diva sangat. Tapi iyalah. Saya kena jagalah circle saya. Kan? Kadang-kadang yang dalam group tu pun kalau asyik nak ngutuk je, memang saya unfollow. Kan? So insyaAllah lah. Kita akan jaga circle kita ni supaya apa yang kita nampak hari tu, apa yang kita nampak. Kan? Kita kalau boleh nak nampak yang baik-baik je. Walaupun memang ada banyak benda yang kita kena tahu, tetapi awal-awal pagi tu tengoklah yang baik-baik dulu. Betul tak? Pagi ni penting. Pagi ni you should fokus pada benda-benda yang elok, apa yang boleh tambah value diri sendiri tu. Kan? Barulah pagi tu akan awesome. Okay? Sebab tu alhamdulillah lah dalam kelas saya ni kita ada orang-orang yang suka join kelas saya ataupun kelas Bro Safwan pukul 9 kan kat Telegram, Facebook pula kalau pagi-pagi ni kita ada Prof. Mohaya pukul 7 pagi. Lepas tu kat TikTok pukul 11.30 ada sesi saya. Lepas tu pukul 12.30 ada Abang Nas. Lepas tu petang ada Cikgu Syaril. Lepas tu malam ada Ustaz ni Aziz, Ustaz ni Afendi pula. Penuh lah jadual. Dahsyat. So sepatutnya you guys should be susun lah. Susun jadual hari tu. Tinggal nak, tak nak je. Kan? Alhamdulillah. So yang kedua adalah jadikan social media kita ni adalah kita punya branding. Kan? Tools of branding kita. Ni saya nak tanya, apa yang kita faham tentang branding? Tadi kita cerita tentang marketing kan? Kan? Apa yang kita faham tentang branding? Apa dia branding ni? Orang kenal kita. Terima kasih Hai. Betul. Faham? Lagi? Apa yang kita faham tentang branding? Branding ni apa benda? Yang orang sebut personal branding lah, product branding lah, company branding lah. Kan? So branding ni as simple as, maksudnya apa tau? Cerita tentang kita. Cerita tentang kita. Itulah branding. Dan yang paling best adalah cerita tentang kita ni ketika kita tak ada kat situ. So inilah branding. Dan social media ni adalah tools. Contohlah kan, contoh. Saya nak join team Zack. Saya nak recommend Zack pada klien-klien saya. Lepas tu saya tanyalah siapa-siapa yang kenal Zack. Contoh macam mungkin Aziz ke kenal Zack kan. Contoh. Saya tanya Aziz, awak rasa Zack ni okey tak? Kan, awak rasa Zack ni okey tak? So Aziz pun cakap, okey kot. Tapi tak perasan sangat lah. Cuma Cik Man kata sangat okey Zee, sangat. Tu saya akan terima lah. Tapi kalau kata Cik Man pun cakap dia okey. Saya pun tak rapat sangat dengan dia. Tapi okey, dengan cerita dia okey. Tu salah siapa sebenarnya? Salah Zack ke? Salah Cik Man?
Salah Z ke salah Cik Ma? Bagi saya lah salah Z lah. Sebab kita ada branding yang bagus, kita ada cerita yang bagus, cuma kita tak tunjuk. Ni bukan Z dalam ni lah, ni Z lain. Z dalam ni dia memang gila glamour sikit. Z dalam ni memang gila glamour sikit. Kalau tak kenal Z tu memang silap besar lah. Kan? So itu cerita tentang branding. So you guys pun kena ada Z, kena jadi macam Z ni juga. Kan? Cerita kita dah bagus. Tapi orang kena cerita kat kita. Orang kena cerita tentang kita. So macam mana nak orang cerita pasal kita? Kan? Kita lah kena beri manfaat dulu. Kita give dulu. Kita bagi sampai orang kata macam kita ni jadi nombor 1 lah. At least lah top 5. At least jadi top 5. Itu beza dia. Faham Boleh? Kita ni tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu, buat branding, kan, tapi orang tak perasan, orang tak ingat. Contohlah, cerita tudung, kan, kita jual tudung. Orang sebut tudung je, kawan-kawan kita pun tak tahu nak recommend siapa. Lala dia sudah kata, belilah kat Shopee. Kenapa semua orang suruh beli kat Shopee? Tanya pasal benda apa-apa pun, beli kat Shopee, beli kat Shopee, beli kat Shopee. Kenapa? Sebab Shopee orang dah tahu dah. Memang kat situ semua ada. Kan? Murah pun ya. So kita nak jadi macam Shopee tu juga. Tapi di kalangan kawan-kawan kita ni kalau boleh, recommend aku dulu. So macam mana nak recommend awak? Macam mana saya nak recommend awak? Macam mana? Simple je. Tolonglah famous. Itu je. Tak ada cara lain dah. Tolonglah famous. Kenapa tak nak famous? Cuba share dengan saya. Kenapa tak nak famous? Kenapa segan sangat? Tanyalah Zack tu. Ada follower, ada fans. Ada yang cari, ada yang perlukan. Sebenarnya dia bukan hanya sekadar buat kita rasa seronok, tapi dia buat kita rasa sangat, dia macam kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Sebab apa? Sebab kita kena jaga nama baik cikgu kita, kita kena jaga baik nama anak tim kita kena jaga nama baik mak ayah kita. Sebab tu janganlah buat perangai. Kita ni bukannya hidup seorang-seorang. Walaupun memang you seorang-seorang, contohlah, saya famous dulu seorang-seorang. Go lah. Tapi bila you dah famous, orang tak peduli pun kau ni nak famous seorang-seorang ke atas dasar usaha kau sendiri ke. Orang akan tengok juga siapa mak ayah you, siapa you punya adik-beradik, siapa you punya kawan-kawan, siapa punya cikgu. Yang kena marah tu bukan awak. Yang kena marah, kena peli tu ni, family. Dan macam mana you nak kawal supaya orang, jangan touch family aku kalau aku salah, tegur aku. Orang peduli apa? Orang peduli apa? Netizen peduli apa? Dia akan cari. Dan lagi-lagi siapa yang ada anak-anak ni kan? Tak kesian ke kat anak-anak? Yang salahnya mak ayah, anak-anak yang kena. Jangan. Sebab tu social media ni memang senang kita nak viral, nak beri manfaat. Dan senang juga kalau nak jatuh. Boleh ke boleh? Faham So take note. Siapa-siapa yang memang kita kena famous. So saya cerita dari awal ni, tolonglah jaga adab. Tak kisahlah you buat apa pun kat luar sana tu, tapi ingat apa saja yang you buat tu pasti ada dia punya sebab dia ataupun dia punya asbab dia. So buat yang elok-elok je lah. Faham Dan sebab tu kadang-kadang kalau bab-bab yang benda yang saya tak pakar, benda-benda yang saya tak mahir, saya malas nak take note ataupun nak join sekali. Sebab bagi saya kan, lagi untuk orang bisnes macam kita ni tuan-tuan, kenapa tuan-tuan masih teruja dengan gosip-gosip liar yang ada kat luar sana tu? Itu disebabkan tuan-tuan tak cukup busy. Tak cukup busy. Tu yang sibuk tengok pasal orang, sibuk tengok IG ni, sibuk tengok story ni, dok compare kan, copy paste ataupun screenshot hantar kat sini, screenshot hantar kat situ, masuk live orang ni, masuk live orang tu. Sebab awak tak busy. Dan kenapa tak busy? Mungkin dalam akaun tu duitnya banyak kosong kot. So saya sebenarnya tak perlu kerja pun, duit banyak. Kalau duit banyak lah. Tapi kalau duit tak banyak, udah-udah lah. Okay? Udah-udah. Itu je pesan saya. Okay? Awesome. Okay, so bila kita dah tahu, so next step kita kena buat marketing sampai orang perlu.
So perlu ni adalah bahagian untuk customer perlu kita sebagai seller dan perlu produk ataupun servis kita sebagai dia punya solusi, jalan penyelesaian. Faham so ini. So nanti kalau kita nak cerita yang lebih detail, nantilah. Hari ni kita ambil yang basic-basic je dulu. Dan last, kita marketing sampai kita boleh jumpa orang yang mampu. Ingat, kita nak mudah closing. Bukan hanya sekadar kita nak closing je, tapi kita nak mudah closing. Semua orang akan closing juga. Semua orang akan beli dengan kita. Faham cuma kalau boleh kita nak cari orang yang mudah closing. Maksudnya orang yang mampu lah. Cari orang yang ada duit. Faham yang ada duit. InsyaAllah. Lepas tu yang kedua, yang mampu guna. Okey, yang mampu guna. Ini pun penting juga. So itulah formula dia. TPM, tahu, perlu, mampu. Boleh? Alright, semua dah catat ke? Kalau semua dah catat, tolong komen dan kita akan go through untuk next terusnya pula. Okay, yang Facebook okay Alright. Asal, okay. Boleh. Tak apa, saya tunggu. Terima kasih. Dan siapa-siapa yang rasa nak join kelas saya setiap hari bukan setiap hari lah, maksudnya hari Ahad ni yang macam ni kan, cerita lebih bahagian teknikal yang macam ni, boleh dapatkanlah package ebook RM99, dapat 3 ebook dan akses untuk kelas yang macam ni setiap hari Ahad, insyaAllah. Setiap hari Ahad. Dan recording semua ada. Dan biasanya akan lebih banyak fokus kat situ lah untuk menjawab soalan-soalan yang ada. Okay. So nanti siapa-siapa yang nak boleh PM saya untuk dapatkan link tersebut. Ataupun pergi je kat pakarclosing.com. TikTok ada kelas ke? TikTok ada kelas ke? TikTok ada kelas. Maksudnya kelas TikTok ke kelas apa ni? Kalau kat TikTok ada kelas, ada. Kat TikTok ada kelas 11.30 setiap hari. Okay. Alright. Dah. Macam mana nak join? Kalau kelas TikTok tu join je. Pergi kat TikTok saya 11.30. Muncullah saya kat situ. Okay. Alright. So bila kita dah settle buat marketing, okay, mestilah kita dapat prospek, betul tak? Kan? So prospek ni, contohlah dalam nombor telefon. So kita nak buat apa? Nama TikTok apa? Sedarma _ so macam mana save nombor telefon? Boleh share dengan saya tak? Saya nak ajar satu persatu dulu. Sebelum saya masuk you punya script closing tu, kita settlekan yang teknikal ni dulu. Sebab kadang-kadang save nombor telefon tak lepas lagi. Macam mana? Macam mana save nombor telefon? Adakah kita save nombor telefon macam ni? Customer 01. Customer Cik Ya. Lagi nama produk, bulan, hari, tahun. Okay, so NR, bulan, hari ni berapa bulan? Hari ni 18, 21. Oh, dah follow punya. Alhamdulillah, terima kasih. Letak Noah City. Noah City 1807. Kan? Cik Ya masuk. Fazira Jutawan. Ini nama kontak lah, bukan nama sendiri. Kenapa jadi Fazira Jutawan pula? Okey, faham. Kan? Okey, jom. So, untuk nombor telefon ni, biasanya ingat kita simpan kena ada style untuk ada planning simpan database. So, database ni adalah untuk mudahkan kita buat apa? Buat follow up.
Sebab follow up ni sangat penting. Pernah. 85% daripada sales datang dari follow up. Okay, datang dari follow up. Sebab tu kalau boleh nombor telefon save cara yang ada standard, yang di mana kalau handphone tu kita tukar lah ataupun kita pass pada staff ke, kita pass pada siapa-siapa ke, dia masih boleh faham dan baca. Okay. So, ya, sini saya start masa sharing screen dulu, bagi tahu link dengan email. Macam mana saya lupa bagi tahu link dengan email. Oh, okay, faham. Alright. So yang pertama, apa yang kita nak letak dalam save nombor telefon ni, kita akan letak kod produk. So, kalau guna nama orang tu dapat hadiah. Selalu kalau guna segunan Allah, saya tengok je. Nanti. Sabar. Okey, kod produk. Okey, kod produk ni pula berdasarkan headline ataupun iklan kita. Iklan kita yang terkini lah. Sebab tu kalau boleh nak kena tahu juga produk tu ataupun apa yang orang tu nak daripada awal. Faham Supaya, okay, so contohlah kita ada tudung. So, tudung Fariha. Okay, macam saya letak BN, Wani Setiawangsa. Okay, BN. NR. Kan, set jerawat, SJ. And SKK. So ini adalah untuk orang yang pertama datang tu nak selesaikan masalah apa. Faham Palazzo. So ini adalah dia punya coding produk. So kita tengok produk tu berdasarkan customer tu nak masuk untuk apa. Faham So tu kalau boleh customer PM kita kat awal-awal tu dah ada dah kod produk nak selesaikan masalah apa. Kod produk tu nama produk kan Betul. Boleh. Apapun set-set yang berkaitan dengan kita punya iklan ke produk yang sedia, itu pun boleh juga. Tak semestinya kod produk. Sebab kadang-kadang contoh produk kita ni ada banyak kan. Kalau Noah dia ada skincare, so ambil lah yang NS Noah skincare, and NM Noah moisturizer. Faham So kod produk. Selepas kod produk barulah kita letak tarikh. So tarikh ni lah tarikh orang tu PM bukan tarikh kita close. So tarikh itu biasanya kita akan letak bulan dulu, hari dan tahun. Okay. So contoh 071821. Okay. 071821. Dan yang terakhir barulah kita letak angka giliran. Okay, yang terakhir barulah kita letak angka giliran. So angka giliran ni maksudnya apa? So contohlah 5 nombor masuk. So nombor yang pertama kita save 01. Nombor yang kedua save kita 02. Nombor ketiga save 03. Nombor 4 save 04. 05. Dah masuk je 07 19 21 01 02 03 04. So apa kegunaan angka giliran ni? Adalah kita boleh kira KPI kita. Kan? Ataupun ROI. Return on investment. Contoh kalau kita spend 100, berapa nombor kita dapat? Berapa? Contoh 5. Dapat leads 5. So kita boleh tahulah satu leads harganya hampir RM20. So itu kegunaan angka giliran ni. Dan nama dan dari mana itu selepas kita dah WhatsApp dia ke nak tambah silakan. Prospek ke customer ke kita boleh ganti kat label. So tak ada masalah. So ini adalah basic dia, dapat nombor terus save. Okay, dapat nombor terus save. So tak ada isu lah rasa macam alah saya tak tahu nama dia, kena WhatsApp dulu, kena tanya nama dan dari mana. So kalau kita tanya nama dan dari mana, biasanya customer akan blue tick. Biasanya customer akan blue tick. So kadang sekarang ni customer nak cepat. Betul tak? Waktu sekarang ni customer nak cepat. So kalau boleh, saya tekan yang basic ni dulu, save je dulu, nanti kita add on dan add on. Boleh? Okay, so ada soalan tak nak tanya tentang macam ni nak simpan nombor telefon? Okay, macam mana nak linkkan dengan Google? Kan, macam mana nak linkkan dengan email? Nak linkkan dengan email tu,
Alamak, dia kena login masuk email kita dalam handphone. So tu agak teknikal sikit lah. Cuba cari kat Facebook, cari kat YouTube ke, macam mana nak linkkan handphone tu dengan email. Supaya setiap nombor yang kita masuk ni, dia akan masuk ke Google Contact. So untuk siapa yang guna iPhone, jangan risau, dia akan masuk ke cloud. Dia dah automatic masuk ke cloud. So don't worry. Boleh? Okay ke? So siapa-siapa yang dah catat, tolong komen dan insyaAllah kita akan teruskan. So kat Facebook semua okay saya tak tahulah kat Facebook ni berapa orang. So kalau say hi sikit kat Facebook. Tapi hari ni antara yang paling ramai jugalah. 257 orang dalam Zoom. Wow. Biasanya 257 orang ni kalau saya buat kelas kat TikTok, alhamdulillah lah naik turun. Ni dalam Zoom 256 orang memang apa ni dahsyat lah. Ni dahsyat. Meriah betul. Itulah. Alhamdulillah. So tuan-tuan, kalau saya sendiri pun grow setiap hari, alhamdulillah. Tim Noah masuk. Tim Noah memang ramai kot. Impian saya nak buatlah macam Sir NZ. Ada skrin boleh menulis kat belakang skrin. Allah. Ni setup ni murah je pun. Tak mahal. Ni semua free. Microsoft Word free. Green screen bayarlah. Kan? Itu je. Tak, paling-paling pun apa kena ada 2 monitor. Kalau kita ada laptop, satu monitor. Lepas tu Microsoft ni free, OBS, green screen. Lepas tu pen tablet. Pen tablet. Itu je. Saya tak guna iPad. iPad mahal. Kan ini baru berapa? RM200 pun ada. RM500 pun ada. Macam-macam boleh. Faham Alright. Terima kasih. Okay, baik sir. PM tepi. Baik. PM lah. Tapi pen tablet nampak lagi kemas tulisannya. Dia depend on tangan. Kalau tangan tu memang tak bedung, tak lewat apa lah. Ada je. Tengok saya kan banyak orang tanya saya kan, tanya orang saya macam mana nak menulis. Saya dah bagilah tangan bagi semua dah ada. Tapi tangannya memang gitu, tak lewat apa. Tangan tak bedung. So janganlah tanya saya macam mana saya boleh buat tulisan cantik. Okey. So contohlah, kalau tak ada pen tablet, ada iPad, beli satu screen protector. Okey, beli satu screen protector, dia namanya Paperlike. Paperlike screen protector. So nanti apa yang kita tulis kat iPad tu, dia akan macam kita tulis kat kertas. Dia akan tulis kat kertas. Okay? Faham So insyaAllah. Don't worry. Sebab kadang-kadang saya faham kalau buat kat iPad licin. Bila iPad licin, dia seret. Itu jadi tulisan doktor tu. Tulisan tu macam orang cerdik pandai. Tak ada lah, tak ada. Okay, jom. So kita dah save nombor telefon So nak tablet tu juga. Yelah. Nanti saya share. Masuk dalam group Telegram, okay? Okay dah, ni nombor telefon dah settle Okay, jom. So bila kita dah settle nombor telefon, barulah kita nak masuk point yang terbaru iaitu introduction. Baru masuk, sir. Thank you. Terima kasih. Save nombor telefon rupanya. Yelah, itu save nombor telefon. Kenapa? Ingat ni save apa ni? Ni macam mana kita nak save nombor telefon tapi ada SOP lah. Kan? Sebab apa? One day insyaAllah, walaupun kita ni dropship ke ataupun kita agent ke, one day kita akan macam ni you akan ada plan, mesti nak ada team sendiri, betul tak? Staff sendiri ke, dropship sendiri ke. So daripada awal ni kita dah ada satu standard. Nanti kalau dorang akan lebih cepat faham lah. Maksud tu save dekat phone ke ataupun data kita? Semua save kat phone dulu. Semua save kat phone. Data tu nak letak dalam Excel ke apa ke. Sebab tu saya dah linkkan dengan Google Contact. Sebab saya tahu kalau nak update ke Excel ke memang tak le. Memang tak buat. Apa semua kan busy. Kan? Ajar link tu, ajar link mana? Yang link ni. Alah, ni kena tengok handphone lah.
Kan kena carilah kat YouTube. Kena check kat sini. Saya pun tak ingat sangat sebab dah lama tak buat. Dia kat bahagian setting, lepas tu masukkan Google email tu. Kan Google email tu dalam kita punya handphone dan pastikan masa kita save nombor telefon, contohlah cuba save nombor telefon. Cuba ambil 999. 999. Okey, ambil add to contact. And add to contact. Lepas tu pilih new contact. Perasan tak kat bawah tu kat handphone masing-masing dia ada saving tu. Saving tu pastikan pergi ke email. Sebab kat saving tu dia ada pergi ke phone, ada kat SIM. SIM. Ada phone, ada SIM, ada email. Pilih je ke email. Barulah dia akan pergi ke email. Begitu. Dia SIM. Dia ada phone, ada SIM, ada email. Aku punya S memang comel. Dia macam pelat-pelat gitu kan. Dah. Kalau tak faham juga kat YouTube lah. Kat YouTube je. Waalaikumsalam Nana. Okay, good. Boleh So sekarang mungkin kita akan habis lebih kurang dalam masa 20 minit lagi. So boleh tak share dengan saya awak punya intro masing-masing. Copy paste je, hantar kat sini. Saya nak tengok. Macam mana nak join Telegram Sis Dharma? Saya punya Telegram. Macam mana nak join Telegram ada kat bio. Tapi sini kat Zoom. Nanti saya share link lah, jangan risau. Roma Noah Jenjarum. By the way Roma, saya pun kat Jenjarum. Roma, saya pun kat Jenjarum. Nur Farah, Assalamualaikum, hai Miss. Terima kasih menghubungi Hijab Consultant. Kak Farah, apa yang Kak Farah boleh bantu? Okay, good. Saya dah mula nampak. Intro WhatsApp ke sir? Intro WhatsApp. Nasib baik aku behave. Intro WhatsApp lah. Ada intro lain ke? Takkan. Intro tu macam mana? Okay. Mungkin salah saya. Okay, so kita dah buat marketing kan? So kita dapat PM. PM tu klik link kita. Lepas tu dia komen PM. Lepas tu apa awak buat? Itulah intro kita. So step pertama daripada marketing kita, orang inquire, dia PM, dia klik link, lepas tu dia PM. Lepas tu kita buat apa? Assalamualaikum, saya Syasha, ejen Monster Bangi, nak saya COD dari mana je? Faham? Menarik, saya suka. So straightforward. Dan Assalamualaikum, hai saya Asima, ejen Noah. Terima kasih kerana menghubungi saya. Boleh saya bantu? Faham? Assalamualaikum, hai saya Miss, ejen Noah Papa Sabah. Lepas tu, Noli, hai, salam sejahtera. Terima kasih kerana percayakan saya. Saya Noli, wakil dari tim Nuriah. Maaf, ya kalau Noli lambat reply. Ya, saya maafkan. Lepas tu, salam dan hai, ambil kau. Kejap. Ni siapa punya bahagi ni? Astaghfirullahaladzim. Zack. Ini bukan intro, Zack. Ini awak punya copywriting. Letak kat Facebook. Panjang benar. Boleh lah. Berminat nak join? Faham? Saya Cik Da. Noah Shah Alam. Boleh Cik Da bantu. Berminat nak tahu tentang produk ataupun nak join team. Ni saya suka. Dah boleh nampak. Assalamualaikum. Hai Puan. Saya Hana. Terima kasih berminat dengan produk Mami Hana. Apa yang Hana boleh bantu? Kenapa saya nak tanya? Semua orang suka tanya apa yang saya boleh bantu. Apa yang boleh saya bantu? Okey, tak payah komen chat lagi. Saya nak tanya, kenapa hangpa semua ni suka sangat apa yang boleh saya bantu? Ni saya nak tanya. Apa yang boleh saya bantu ni kenapa suka sangat guna? Siapa yang ajar apa yang saya boleh bantu ni? Sebab semua ingat dia orang pembantu. Punchline. Saya tak pernah guna tu. Terima kasih. Prinsip bantu orang. Wow. Prinsip bantu orang. I like. Okay. Prinsip bantu orang. So ini adalah kita punya niat bisnes lah Betul ke? Siapa kat sini dia punya niat bisnes dia saja aku berbisnes kerana Allah Ta'ala. Dia minat bantu orang-orang yang ada
So you guys memang nak bantu orang ke? Betul? Ramai kan? Okay, good. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Dah, yang ayat-ayat itu dah habis. Berhenti kejap. Saya nak tanya satu soalan. Okay? Kita niat nak bantu orang kan? Betul Kita niat nak bantu orang. Tapi kalau tak close, kena harapan palsu. Okay? Ni, jawab soalan ni. Tak close, kena harapan palsu, janji nak bayar tapi tak bayar, tak dapat apa yang kita harapkan, ampun marah kenapa? Marah kenapa? Kata niat nak bantu orang. Tahu tak apa kenapa dia tak bayar tu? Kan, tahu tak kenapa dia tak bayar? Sebab waktu tu sekarang, kita nak kena bantu dia untuk selesaikan masalah duit dia dulu. Itu masalah dia sekarang. So bila kita kata nak bantu orang, so bila tak close, marah kenapa? Marah kenapa? Kenapa kecewa sangat dengan orang kalau orang tu tak bayar? Why? Niat kita nak bantu orang. So waktu tu dia perlu dibantu, kan? Mungkin dia tak cukup duit lagi ke, belum percaya kat kita lagi ke. So kenapa you marah bila tak close? Kenapa kita rasa macam semua orang ni joy buyer? Why? Dan bukan saya cakap yang niat nak bantu orang ni, apa semua yang cakap dari tadi, saya tanya double confirm sekali lagi, saya tanya. Betul ke nak bantu orang? Betul ke nak bantu orang? Betul sir, nak bantu orang. Proceed nak bantu orang, niat bisnes. Sekarang saya tanya balik. Tak close, marah kenapa? And faham tak? Faham tak maksud saya? So awak sekarang ni, yang siapa yang masih marah tu, mungkin kita punya KPI tak capai, target kita tak capai, hari tu belum ada sale lagi. Betul tak? Kan? Kalau you tak rasa apa-apa lah. Kan? Kalau you rasa macam, saya okey je, ada rezeki adalah, tak ada rezeki tak macam mana. Itu tandanya, awak pun tak tahu sebenarnya awak tu nak apa hari tu. Kan? Awak tak tahu nak capai apa hari tu. Sebab tahu awak tak ada pressure. Tapi bila ada pressure, jadi marah pula. So mana pergi niat dia? Faham? So bila kita ni ikut orang, nampak tak? Inilah maksudnya kita berbisnes ni ikut orang. Kita tak tahu pun kenapa kita guna kan? Apa yang saya boleh bantu? Tuan Rovan, saya nak tanya, customer tu masuk WhatsApp ke masuk kedai? Dia masuk butik kita ke, dia masuk kedai kita ke, dia masuk WhatsApp kita? Orang tu WhatsApp kan? Betul tak? Orang tu WhatsApp, betul tak? Bila orang tu WhatsApp, kalau kita tanya apa saya boleh bantu, rasa-rasa dia tahu tak apa nak dibantunya. Kalau kita masuk kedai makanan, apa saya boleh bantu hari ni? Dia masuk kedai makanan, sasahlah dia nak makan. Kan? Dia masuk kedai emas, kita tanya apa hari ni saya boleh bantu? Oh, saya nak cari cincin. Sebab apa dia masuk kedai emas? Ini dalam WhatsApp. Ini dalam WhatsApp. Saya ingat sekali lagi, ini dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp ni, bila tanya soalan, apa saya boleh bantu? Pinjam duit boleh? Bukannya saya tak suka ayat ni. Cuma ayat ni terlalu open-ended. Ni adalah ayat open-ended. So bila ayat open-ended, customer kena fikir. Bila customer fikir ada masa. Masa ada peluang. Peluang dapat apa? Dapat blue tick. Memang nampak baik ayat tu. Tapi tak sesuai. Dan sekarang saya tanyalah, kalau banyak orang kita guna ayat apa saya boleh bantu, berapa orang reply? Berapa orang reply? Berapa orang reply? Dan kadang-kadang masih ramai tak reply, betul tak? Faham tak maksud saya ni? Sebab tu kenapa saya share sekarang ni adalah ayat, kita tak share ayat terus tau. Tapi saya nak you fikir, kenapa kita tanya, kenapa kita guna. So kalau awak bagi sebab, kenapa saya guna ayat saya boleh bantu ni, ada sebabnya, ada objektifnya, saya terima. Tak ada masalah. Tapi sekarang kalau saya tanya kenapa? Tak tahu. Saya ikut je. Itulah silap besar kita ni, orang-orang buat sale. Sebab bila kita tak tahu apa yang kita tulis, ayat apa yang kita guna, skrip apa yang kita guna, itu bukanlah ayat datang dari hati.
So kalau ayat tu bukan datang dari hati, percayalah kat saya, benda yang you nak sampaikan tak sampai ke hati dia juga. Last dia tanya apa? Harga? Lepas tu you bagi harga, lepas tu dia senyap. Betul tak? Kan? Sebab tu kadang-kadang ayat kita yang kita buat sendiri, tapi kita buat betul-betul, buat sendiri, belajar kenapa kita buat ayat macam ni. Orang ramai respon. Walaupun copy paste. Kan? Walaupun copy paste. Faham Alright, good. So nanti yang bab-bab follow up ke, yang lain-lain ke, kita cover hari lain Hari ni kita nak cover intro je. Cik Ma, okey puan, hari ni saya bantu puan selesaikan masalah kuliah yang mana? Masalah jerawat. Itu kan much better berbanding apa yang saya boleh bantu. Faham tak? Boleh Jom kita cover sikit apa yang nak kena ada. So yang pertama, dalam intro yang baik kita nak ada salam. Yang kedua, bila kita dah bagi salam, kita kena ucap terima kasih. Yelah, orang dah PM kita kan, berbanding orang-orang lain, dia dah pilih kita, kenalah ucap terima kasih. Betul tak? Yang ketiga, kenalkan diri. Ini kita anggap kita kenalkan diri pada strangers bukannya pada kawan-kawan. Kawan-kawan tak kenalkan diri, dia kenal awak dah. Dan yang terakhir adalah soalan keperluan. Boleh? Okay, jom kita go satu-satu. So yang bagi salam macam biasalah. Kan? Salam dan hi. Okay, kalau lambat reply, maaf lambat reply. Ni add on saja. Tak perlu pun, tak yang ada pun tak apa. Yang salam hi ni yang ada. Kenapa kita guna hi? Mungkin ada yang non-Muslim. Okay, ada yang non-Muslim. So sebab kita guna hi. Terima kasih. Biasanya kita ucap terima kasih kerana apa? Kita ucap terima kasih kerana? Biasanya kita ucap terima kasih kerana? Sebab dia PM kita kan. Dan biasanya kita akan ucap terima kasih kerana dia berminat. Betul tak? So bercerita tentang berminat ini, dan kita nak elakkan customer tu masih 50-50 dan kita nak masuk terus kat dia orang punya minda separa sedar dia untuk terus berminat dan percaya kat kita. So kita ganti perkataan berminat ni kepada terima kasih kerana sebab dah percayakan saya. Terima kasih kerana ingin cuba. Terima kasih kerana dah bersedia. Kita panjang sikit. Faham? So gantilah perkataan-perkataan yang lebih meyakinkan ataupun kita dah seeding daripada awal itu untuk pastikan customer itu beli dengan kita tanpa suruh dia beli. Tanpa suruh dia beli. Terima kasih kerana pilih Noah dan Kasha untuk bantu. Betul, saya suka. Good Kasha. So nampak tak, bila you faham konsep dia, you faham dia punya flow tu, awak boleh bereksperimen dengan pelbagai perkataan yang bagus-bagus. Dan kita tak guna lagi perkataan hanya sekadar berminat, PM saya. Kita guna perkataan-perkataan yang lebih powerful. Beza perkataan, beza respon orang. Dan you takkan bosan, you sendiri pun takkan bosan untuk ayat you sendiri. Dan itulah cara saya buat. Tugas saya adalah upgrade you punya skrip. Tugas saya adalah upgrade you punya skrip. So alhamdulillah hari ni dah mula nampak kan? Dah mula terror kan? So walaupun kadang-kadang ramai je orang yang suka join kelas saya banyak kali. Kat Facebook saya cerita benda yang sama. Kat Zoom saya cerita benda yang sama. Kat mana-mana saya cerita benda yang sama. Tetapi kenapa dapat respon yang berbeza-beza? Sebab you buat sendiri. Awak buat sendiri. Kan? Sebab tu kalau tanya saya macam mana nak voice note dengan betul, saya tak tahu. Tengoklah feel masing-masing. Cara masing-masing. Faham Boleh? Good. So bila kita dah kenalkan diri, ni kenalkan diri ni penting juga ni. Kita kena ada nama,
Dan jangan lupa pangkat. Nama dan pangkat. So semalam pun dalam grup pun dah share dengan saya. Alhamdulillah lah bila kita guna nama betul ataupun nama yang glamour, okay, nama sendiri. Pangkat ni elakkan pangkat-pangkat yang nampak menjual. Contoh macam agent, reseller, distributor, apa lagi, eksekutif. So elak-elakkan perkataan-perkataan macam ni. So apa yang kita buat adalah kita boleh ganti kepada saya adalah wakil sah. And wakil sah. And kalau tak branding, produk. Kalau tak produk, syarikat. Dan syarikat ni last sekali. Takut orang tak faham. Kan pangkat leader, Squad Nana Farzana. Squad Nana Farzana. Okey tak sir? Okey je. Okey je. Aziz wakil Noah, area Sungai Siput. Kalau area tu tak payah dulu. And area tak payah. Kan saya Supercube brand ambassador. Boleh? Sebab orang suka brand ambassador. Beauty consultant. Saya tak gunalah beauty consultant. Beauty consultant ni nampak menjual. Okay, hi sis, saya coach Siti 37 tahun menetap di Kelantan, sudah berkahwin dan saya coach turun berat badan. Siti, kenapa nak kena sebut 37 tahun sudah berkahwin menetap di Kelantan? Why? Kenapa? Lepas tu boleh follow dulu Instagram saya, www. Baik sis, boleh WhatsApp template di bawah untuk saya tahu sedikit tentang sis, nama, panggilan, umur, lokasi, kenapa turun berat badan. Later saya, jika cukup syarat, saya akan terangkan detail tentang flow program Kurus Fit Online Coaching, termasuk iuran pendaftaran, kemasukan next session. Terima kasih kerana menunggu. Terima kasih kerana menunggu tu janganlah tanda soal, titik. Okay, sebab nak suruh datang ke rumah Kelantan lah tu. Saya, salam hai, terima kasih percayakan Sepet Master Agent Boba Fit, sis nak target loss berapa kilo, saya suka. Tu saya suka. Syaidan Nordin, saya your number one health planner daripada Kowei. Good, nampak tak? Nampak tak perkataan tu? Nampak authority. Kan beza tu. Assalamualaikum dah hai, saya Zu, wakil Noah Beauty, Health and Beauty. Okay, HQ tak payah. Sis berminat nak cuba Noah Pure White, bukan sekadar mencerahkan kulit satu badan tapi juga menguatkan antibody masa COVID ni. Masa COVID ni kan, bukan masa COVID ni. Set penjagaan kulit wajah yang selamat dan halal pun ada. Kalau saya berminat boleh tekan link WhatsApp. Ini kalau kat iklan tak ada masalah, kat WhatsApp jangan. Okay, kat WhatsApp jangan. Sir, thank you je ilmu hari ni, nanti akan tengok dalam grup VIP. Boleh. Silakan. Don't worry, nanti saya di-record dan saya share balik. So far, Sepet dah dapat 80% close secara sir. Terima kasih Sepet. Good. Ada grup VIP ke? Adalah. Itu untuk orang yang bayar saja. Kak Syah, wakil sah Noah. Kak Syah boleh sajikan antara yang terbaik untuk kulit perempuan. Faham Kak Syah? Boleh. Saya Malnita, wakil staf Ayura terapi wajib terlatih. Okey tak sir? Wakil staf tak nak. Wakil Ayura terapi yang terlatih pun okey. Tak nak staf. Jangan ngaku kerja staf. Orang Malaysia ni dia gila pangkat. Kan? Maksud gila pangkat tu apa? Dia nak orang-orang yang boleh, yang maksudnya yang level pangkat tinggi lah untuk bantu dia. Kan? Dia tak nak layan-layan orang staff-staff. Kan? Kita kata kita bos jugalah ya sir. Kalau awak bos tak apa. Masalah awak bukan bos. Sama lah macam kita ni kan. Kalau kita ni founder tak apa. Ngaku je lah founder. Team leader brand. Team leader boleh. Tapi tak payah team lah. Leader je. Leader brand. Boleh. Leader orang. Stokis boleh. Master stokis boleh. Cuma level agent ke bawah tak payah ngaku. Level agent ke bawah tak payah nak. Macam saya dropship. Baru 3 hari. Kau rasa ada orang nak beli tak dengan kau? Memang tak lah kan. So always jagalah perkataan-perkataan itu supaya orang akan percaya dengan kita dalam masa 7 saat yang pertama. Kalau sales, maksudnya kalau sales tu apa? Team sale tak nak. Lagilah orang takut. Kan, orang takut dengan team sales. Sales consultant ke tak nak. Ngaku je lah wakil, apa masalah? Tak pernah ngaku saya dropship.
Kan. Percaya kat saya lah, team sale ke, sales executive ke, orang takut. Orang takut sebab yelah kita akan berhadapan dengan orang insurans, kan, orang eksekutif, sales executive. So kita tak nak ada first dia nampak perkataan alamak insurans ke ni, takaful ke ni. Orang tak suka. Kan. Kalau boleh kita nak first attention tu ialah yang paling basic, kan, tapi orang nampak dia macam contoh wakil kan. Wakil ni macam wakil lah, wakil orang besar. Maksudnya contohlah wakil, contoh kalau awak nak buat kan, okey saya lah wakil Medemu. Mungkin ada orang tak kenal Noah tapi dia kenal Medemu. Okey saya wakil Medemu. Let's go. So kalau guna ratu set Ayumi of Sex Cosmetic boleh ke? Ratu set Ayumi. Apa maksud set ratu set Ayumi? Awak paling banyak jual ratu set Ayumi ke macam mana? So kadang-kadang kita ni jangan gila pangkat pula. Customer gila pangkat memanglah, kita jangan gila pangkat pula. Kita gunalah pangkat-pangkat yang paling mudah orang faham. Kan? Nama pangkat je lah lebih panjang daripada nama kita. Janganlah. Yang paling banyak set Ayumi. So kalau macam tu kita ambil lah. Kita adalah top sale, kan, top sale set Ayumi bulan Jun ataupun top sale Ayumi 2021. Lagi elok. Ratu orang tak ingat ratu tu benda. Ratu ni benda. Ratu ni geng-geng kita je lah tahu kan. Kita adalah ratu. Dengan je set Ayumi, okay, kita nombor 1. Tu ratu lah. Tapi customer tak nampak. Dia tak perasan pun. Faham Okay, jom. So sekarang bila kita dah ada salam, ucap terima kasih, kita kenalkan diri, barulah kita akan masuk soalan keperluan. Okay, soalan keperluan itu biasanya kita akan tanya lebih pada masalah lah. Masalah yang perlu diselesaikan. Okay. Kalau Kasha dan Noah, top leader dalam Noah, insyaAllah boleh guide puan dalam ni. Boleh. Itu okey. Itu saya suka. Kan, itu saya suka. Kalau nak tunjuk pangkat betul-betul. Ada angka dia, ada result dia. Faham So masalah yang nak perlu diselesaikan ni ayat dia. Okey puan. Hari ni puan nak saya bantu selesaikan masalah puan yang mana? Lepas tu buat pilihan. 1, jerawat. 2, jeragat. 3, kulit kusam. So nampak tak kat sini? So kat sini adalah dia punya soalan dan ini adalah jawapan. Okay? So bila kita dah tanya soalan, dah bagi jawapan, customer masih bagi blue tick tak? Customer masih bagi blue tick tak? Masih. Biasalah, customer kan memang suka bagi blue tick kan, daripada 10 orang, 9 orang bagi kita blue tick, betul tak? So letaklah CTA. Okay, so contoh ayat seller cookies sekejap. Sabar. Sabar. Ini kita ambil yang ada sebelum dan selepas. Okay, so CTA dia. Puan, tolong saya reply sekarang untuk saya. Tolong reply sekarang. Pilihan di atas yang paling puan risaukan. Macam tu. Okay. So waktu bila nak bagi CTA ni? Selepas 10 minit. Boleh? Salam, saya Masyida, wakil daripada Paru Ranguk by Anti Rock. Boleh ke sir? Boleh sangat. Lah mak, sedap ke? Okay.
Ni geng-geng suplemen, kecantikan, produk yang ada sebelum dan selepas, untuk sakit lutut ke, jual susu kurus ke, you boleh guna cara macam ni. Okay? You boleh guna cara macam ni. Yang jual makanan, yang jual tudung, yang jual palazzo, yang jual contact lens, yang straightforward, sabar. Awak punya tu lebih mudah, lebih simple. Sebab kita tak perlu nak tanya, hari ni puan nak selesaikan masalah perut ke masalah dahaga? Assalamualaikum puan. Puan hari ni lapar ke dahaga puan? Jangan macam tu. Kan ada. Thank you sir, macam tahu-tahu je. Sabar. Nanti takut nanti buat macam tu. Okey puan, hari ni puan nak saya selesaikan masalah apa? Satu lapar, dua dahaga. Puan tolong reply sekarang antara di atas mana yang puan paling teruk ni? Tengah lapar ke tengah dahaga? Makcik gelak je. Besok masuk FIP. Siapalah ajar awak closing macam ni kan? Aku juga yang kena. Tak apalah kan? At least viral. Kan? Okay dah. Dah untuk produk kecantikan. Boleh ambil ni. Ni catat ni. Lapar, dahaga ataupun dua-dua sekali. Sir, untuk jualan wangian sir boleh. Closing viral. Tak adalah. Buat malu je. Buat macam tu. Super Cube pun susah macam ni kan sir? Susah. Super Cube kan kita ada tiga masalah kan. So kalau untuk ginger dan lavender untuk apa? Goji untuk apa? Yang itu untuk apa? So kita letak produk kat depan, letak masalahnya apa? Scroll nak atas sikit. Yang mana Yang ni. Okay, nak ambil ni dulu. Ni. Sebab kita ada banyak perisa kan. Jarang sebagi selengan macam ni. Cik Rin. Lama tak nampak Cik Rin. Boleh tambah simbol tak sir? Emoji? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak So ingat kat sini. Sir, nombor 3 tu apa? Kenalkan diri. Ni. So kat sini, satu, dua, tiga, satu bubble. Soalan keperluan, satu bubble. Okay? Ni kenalkan diri. Lepas hantar, kita tunggu dia reply. Dalam 10 minit tak reply, baru kita send yang CTA. Betul. Kita suruh dia reply juga yang kat bawah ni. Pandai pun. Okay? Alright, jom kita go for untuk makanan. Makanan ni straightforward. Dia tak perlu nak tanya-tanya yang pelik-pelik. Okay. Zoom sikit sir, tak nampak yang CTA. Tudung pun straightforward ke sir? Betul. Takkan kita nak tanya kan, dia nak pakai tudung apa, nak pakai untuk apa, tak payah tanya macam tu. Tanya dia terus. Okay puan, kejap lagi, sabar jap. Makanan senang kalau bijak relate dengan emosi kesedapan. Betul. Dan emosi kesedapan. Dia bagi saya, makanan ni, kalau nak senang closing, kita kena closing daripada mata dulu. So mata tu nampak sedap, dia boleh dengar dengan sedap, dan daripada mata sedap, telinga sedap, lidah pun dah sedap dah. Dia akan cuba. Faham Okay, so untuk produk-produk yang straightforward, biasanya kita akan terus. Okay puan. Hari ni, puan dah ada menu menu makanan menu ke, perasa ke, ataupun pilihan yang puan nak. So terus masuk CTA. Tolong share dengan saya sekarang. Saya tunggu ya. Macam ni lah. Kan? Okey puan, hari ni puan dah ada menu perasa pilihan untuk yang apa yang puan nak. Itu kalau cerita yang straightforward lah. Contoh kalau macam tudung kan. Okey puan. Hari ni puan dah decide nak koleksi
tudung, design dan warna apa, titik, lepas tu letak titik terus. Share dengan saya untuk saya check stok dulu. So nampak tak? So inilah intro dia punya soalan. Okay. Ni untuk produk makanan dan ni untuk tudung. Untuk blast sesuai tak sir? Tunggu customer contact dulu. Okay, kalau untuk blast, biasanya kita akan banyak gunakan ayat follow up. Dan untuk follow up tu sebenarnya kita dah bahas minggu lepas. Macam mana, apakah contoh-contoh ayat untuk buat follow up. Itu minggu lepas. Okay, kalau contoh takaful. Okay puan, hari ni puan dah decide belum nak ambil plan takaful yang mana satu? Untuk diri sendiri kan, ataupun untuk perniagaan. Puan boleh. Okay puan, hari ni puan dah buat ada pilihan kelas yang puan nak, bagi pilihan terus kat dia. Untuk content live boleh pilih satu atau dua ya sir. Ni sama je, dia ni sama je. So kalau biasanya kalau untuk content live saya ambil yang kedua. Okay puan, hari ni puan dah decide belum? Nak design content live yang mana satu? Kan. Ataupun share dengan saya terus. Apa yang kita sekarang kita nak customer tu share dulu apa yang dia tahu dah. Apa yang dia nak. So contohlah kalau dia tak tahu. Kalau dia tak tahu. Kan? Ada dia tanya kan, ada banyak ke? Apa kita buat? Tolong saya jangan bagi katalog. Jangan bagi katalog. Awak bagi katalog, sadaqallahul azim. Memang habis. Jangan bagi katalog. Tapi apa kita buat adalah kita cadangkan. Kalau dia kata, apa yang baru hari ni? Okey puan, untuk puan saya cadangkan ambil koleksi 5. 5 tudung ni. So ini adalah koleksi yang terbaru daripada kami. Settle. Katalog dari WhatsApp business pun tak sesuai ke? Itu lain. Itu memang dah ada. So kita tak suruh dia tengok kat katalog. Tapi benda tu dah ada. So kalau dia tengok sendiri tak ada masalah. Cuma bila dalam WhatsApp, jangan kita kata, okey puan, ni katalog saya, check dulu. Pilih. Nanti kalau puan dah pilih, jangan lupa saya. Memanglah. Sadaqallahul azim. Memang tak dapat. Sebab tu jangan bagi katalog. Cadangkan kat dia. Cadangkanlah, okey puan, ini adalah 5 tudung design terbaru daripada kami. Okey puan, ini adalah 5 wangian hot selling yang paling laju. Betul Ilya? Betul. Itu yang kita nak. Ini adalah 3 wangian yang paling best, paling laku untuk minggu ni. Kita cadangkan kat dia. Macam, oh ya ke? Bolehlah saya ambil 3 ni. Betul awak boleh tak bagi saya 2 lagi wangian? Dia akan ambil. Dia akan ambil. So bagi pilihan kat dia untuk dia diam. Make sure stay in conversation. Faham? So faham tak yang untuk jual makanan ni? So makanan dia tak ada pelik-pelik tau. Dia memang straightforward. Sebab tu kita tak tanya macam sebelum dan selepas. Jangan kau buat hal macam ni. Jangan. Nanti viral saya esok orang. Okay, so dia lebih macam ni. Tanya. Makanan kan apa nak tanya lagi tentang makanan. Contohlah kata, hari ni puan kami ada percuma buah untuk setiap pembelian untuk hari ni. So untuk digabungkan dengan buah puan nak menu makanan ayam ataupun daging. Nampak lebih profesional kan berbanding tanya, okey puan, hari ni apa yang saya boleh bantu? Kalau dia pergi kedai tak ada masalah. Tapi kalau kita guide dia dengan bagi tahu offer-offer yang kita ada, wow, dia rasa macam ini bijak ah. Sebab tu 3 minit close. Faham Kadang-kadang share katalog sebab fikir kalau tudung kan dia ada banyak pilihan. Kena saja lepas ni. Sebab tudung banyak pilihan lah. Bila banyak pilihan kena fikir ada masa dapat apa? Masa dapat blue tick. So jangan bagi pilihan, okey? Jangan bagi pilihan. Oh, offer best selling. Boleh bagi gambar sekali ke? Boleh. Boleh Dayana. Bagi terus gambar offer hot selling 5 set terus hari ni ataupun 5 tudung hari ni. Dia kata, okeylah setuju. Bagi harga dah close. Tak payah cerita benda-benda lain. Akak tolong saya bagi warna menarik boleh? Saya check in stock. Boleh guna CTA tak ni untuk? Boleh. Boleh sangat. Hari ni ada menu special, mi badung muar. Beli mi badung free air sirap. Alamak. Mi badung muar pula tu dia main. Kan? Ataupun kata-kata,
Okey puan, hari ni setiap orang yang beli mi bandung kami akan bagi extra fishball dan ais sirap. So puan nak berapa mi bandung hari ni? Dah, tak payahlah nak pelik-pelik sangat kalau dalam jual makanan. Kan, tak payah nak pelik-pelik jual makanan. Okey puan, hari ni puan nak kuah suku ke penuh? Dia pun macam, sebelum ni kau bagi kuah berapa banyak? Dah lama tak balik Muar. Itulah, lama dah 2 tahun dah. Yang selalu balik wife saya. Sebab dia kadang-kadang ada peluang kan kerja, lepas tu vaksin kat sana. So dia dapat balik. So dah lama balik tak balik. Itulah. InsyaAllah lah nanti kalau dah balik nanti kita roger. Yeah? Kuah penuh. Contoh je, saya tak jual pun. Saya faham. Don't worry. Okay? Udang lebih. Okay, good. So nampak tak ni intro kita. Ayat dia kan berbeza sikit kan? So kalau untuk yang makanan, saya sambung sikit sebab awak dah nak ambil dah ni pun untuk makanan. So bila kita dah, customer tu contohlah dia dah bagi 3 design. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu kita nak buat apa? Jangan lupa up sale. Okay, so contohlah. Okay, saya nak tudung ni. Okay, puan sambil saya check dulu stok puan untuk tudung ni. Apa kata puan tambah lagi 2 warna untuk cukupkan 5 saya bagi harga special. Nampak tak? Wajib upsell. Orang nak 3 tudung, suruh ambil 5 tudung. Orang nak 5 tudung, ambil 7 tudung. Orang nak 7, ambil 10. Orang nak 10, ambil 20. Macam tu lah. So kalau orang nak satu, okay, saya bagi ayat dah. Saya bagi ayat dia. Ayat upsell tadi. Okay puan. Sambil saya check stok untuk pilihan puan. So walaupun kita tahu stok tu memang ada, kan, tapi kita acah-acah lah macam nak check dulu, double check dulu ada ke tidak, ada orang order ke tidak, kan masih banyak ke tidak. And okay puan, sambil saya check stok untuk pilihan puan. Apa kata puan tambah lagi ataupun bukan tambah, pilih lagi 2 design, cukupkan 5 untuk saya bagi harga lagi special. Nah. Okay. Tengok dulu. So, contoh intro menjawab leader jual property. Kalau leader property tu basically dia macam ni lah. Kita kena tahulah masalah dia macam, kita nak kena tahu dia plan nak beli rumah kat mana, kan, planning nak keluarga berapa ramai. Kan, Assalamualaikum sir, approach hot market sir. Hot market. Inilah dia. Inilah contoh approach dia. Hot market tu macam mana Tuan Zulfadli? Hot market yang macam mana? Produk skincare. Nah, sama. Hot market yang skincare yang ini. Tapi ini soalan keperluan. Sebenarnya saya dah cerita daripada awal lagi, ada 3 benda ni. 1, 2, 3. 1 bubble. Lepas tu soalan keperluan. Ni orang sedang pilih lah masing-masing part nak go ke bahagian mana. Ataupun kalau skincare, masalah yang perlu diselesaikan. Okay, kalau yang baju-baju ni straightforward sahaja. Okay. Okay puan, kebetulan hari ni ada wangian limited edition. Apa kata puan tambah untuk wangian limited edition ni dan akan dapat free pouch bag limited edition? Boleh. Nampak tak? So bila you dah faham flow dia, kan, otak you akan jalan. Sebelum ni tak perasan otak tu ada. Jatuh, bila cari, hilang. Sebab apa? Kita main tiru je orang. Kan? Leader kata buat macam tu. Kau ikut je. Betul tak jadi. Lepas tak jadi, otak tak buat apa-apa. Tak nak. Salam sir, Kowe macam skincare ke? Kowe, ya betul. So kat sini dia akan tanyalah. Contoh, okay puan hari ni nak saya bantu selesaikan masalah apa? Contoh kalau air, water filter. Udara, air purifier. Sakit belakang, tilam. Settle.
tak ada ilmu dia bukan tak ada ilmu. You tak ready nak belajar. Kan? So bila kita dah ready nak belajar, cikgunya akan datang. Itu yang saya alami dan saya pegang sampai sekarang. Faham Sebab kadang-kadang kenapa kita tak nak belajar? Sebab kita tak sedar. Bila kita tak sedar kita ni ada isu closing, kita tak sedar kita ni tak capai target, macam mana nak belajar? So bila tak belajar, macam mana nak cikgu tu nak sampai? Faham tak? Macam Cik Erin. Cik Erin ni pun antara tim Noah yang terawal masa saya buat dengan Noah dulu, yang beli e-book dan join kelas saya setiap hari Ahad. Cik Erin. Ni Cik Erin antara ramai-ramai lah masuk sekarang ni kan. Ni antara yang paling awal-awal dulu. Walaupun dapat free, tapi dia bayar untuk masuk kelas setiap hari Ahad. Kan? So jangan kata kita tak ada ilmu. Kita kena cari, belajar dan carilah ilmu untuk selesaikan masalah kita yang sekarang. Dan bukannya kita semua nak belajar. So, jual sauna guna air skincare ke? Biasanya kita akan tanyalah dia nak pakai sauna tu untuk apa. Kan? So contoh, okey puan, hari ni puan nak saya bantu pilihkan sauna yang terbaik untuk puan selesaikan masalah apa ya? Okey, nak kurus, nak turunkan berat badan, lepas berpantang, ataupun nak detox. Contoh. Saya kat sini sebab saya nak improve teknik skill so close. Terima kasih Nur Farah. Sebab tu siapa-siapa yang ada hari ni tu adalah orang-orang yang terpilih lah. Kalau untuk handbag macam mana? Handbag ambil yang straightforward. Okey puan, hari ni puan dah ada belum design handbag yang puan nak? So kalau dah ada, tolong share dengan saya sekarang ya, saya tunggu. Screenshot gambar pun tak ada masalah. Nanti dia bagi, saya nak handbag ni. Handbag kan kadang-kadang kan mahal kan. Saya tak tahulah handbag apa yang Fatin jual ni. Tapi biasa-biasa yang wife saya yang beli handbag tu harganya memang mahal-mahal lah. So biasanya apa yang kita akan upsell adalah beli handbag, tambah dompet sekali. Beli handbag, tambah brooch sekali ataupun kitchen bag tu. Beli handbag, dapatkan kain untuk ikat dia punya tali tu. Itulah kita. Jangan beli handbag lagi. Handbag dah RM5,000, tambah handbag RM5,000 lagi. Boleh je. Yeah, tapi upsell sikit-sikit lah. Tapi itu untuk handbag. Yang lain tak payah. Service design. Naim design apa Naim? Design digital printing ke, baju ke, topi ke, sulam ke, paper base ke, and yang mana satu ni? So biasanya kalau design ni kita lebih tanya dia lah, okay hari ni dah ada belum nak buat design apa? Kalau kita memerlukan bajet, contohlah design logo kan. So kita memang special dalam design logo. Okay puan, hari ni boleh saya tahu puan ada nak plan buat logo, dah ada belum konsep ataupun at least lah saya tahu berapa bajet yang puan selesa untuk spend untuk buatkan design branding ni. Itu lebih elok. Sebab design ni kita tak nak melayan sangat low bowlers lah. Kan? Sebab kita tahu servis kita ni step by step dia. Yang mahal tu adalah idea. Lepas tu presentation kita hantar, kita finish produk tu macam mana. Betul tak? So daripada awal tu kita pilih, kita nak customer yang macam mana. So kalau memang kita suka customer yang memang bayar premium, filter siap-siap daripada awal. Kan, bukannya kita tak nak layan yang murah-murah, tapi kita akan pas pada kawan-kawan kita yang memang ambil servis yang murah-murah. Lebih elok macam tu berbanding kita memaksakan diri kita untuk melayan dia. Sebab apa? Bila dia jadi customer kita, tak kisahlah dia bayar sikit ke, bayar mahal ke, cerewetnya tetap sama. Cerewetnya tetap sama. Betul tak? Nak closing customer murah ke, closing customer ramah mahal ke, kena kecamnya sama. Kena blue ticknya sama. Kena tunggu gajinya sama. So, alang-alang nak kena semua benda tu, baiklah kita close produk yang terus dapat, mungkin jual 400 terus ke, jual 300 terus ke. Itu lebih elok. Okay. Boleh? Okay? Alright. So, insyaAllah untuk hari ini, saya harap apa yang saya kongsikan ini bahagian intro dulu. Banyak belajar tak hari ini? Banyak tak? Dan saya harap kalau you guys nak join lagi kelas hari Ahad depan, kan? So antara paling senang adalah join je kita punya group. Tapi benda tu dapat bayarlah untuk dapatkan ebook sekali. pakarclosing.com. pakarclosing.com. So pergi ke pakarclosing.com. So ambil lah package RM59 dan you guys akan dapat 3 ebook dan ebook tu boleh print dan apa sahaja yang saya ajar dalam ebook tersebut you guys boleh sampaikan pada anak tim.
Okey, sampaikan pada anak tim tu, itu yang paling penting lah. Okey. Sampaikan balik pada anak tim. Saya okey je. Saya tak kisah pun. So nanti kadang-kadang orang-orang yang bayar, nanti contohlah you bayar hari ni, you masuk, next week saya kata boleh share pada kawan-kawan. Share lah. Share lah pada tim masing-masing. Pun ajak orang masuk juga, pun datang orang masuk juga. Cuma kalau hari ni nak share masuk group tak bagilah, memang saya tak bagi. Sir nak tanya, yang daftar dalam mudahnya TikTok tu under Sir ke mudahnya TikTok under Sir? Itu kelas TikTok. Kelas TikTok. Kelas TikTok malam ni. Itu malam ni preview. Tapi tiket tak banyak. So kami tak buat lagi lah. Maksudnya tunggu next month punya preview pula. So untuk kelas Ogos. So siapa ibu tu dapat email ke Sir? Dapat email. So nanti siapa-siapa yang nak boleh terus pergi ke pakarclosing.com. Tolonglah. Support lah. Itu je. Alhamdulillah. So you guys yang dapat masuk percuma pun dapat banyak manfaat kan. So inilah sebenarnya. Kelas TikTok tu dah bayar. Macam mana nak join kelas tu? Macam mana nak join kelas tu? Untuk malam ni ke untuk bulan Ogos? Untuk bulan Ogos, nanti dia akan dapat link. Untuk malam ni sebenarnya saya plan untuk cerita lebih banyak kepada benda how to do malam ni. How to do. Maksudnya contohlah siapa yang join kelas silver, apa yang akan dapat. So malam ni kita akan share apa yang kami dapat daripada kelas silver. Dan orang yang join kelas silver saja boleh masuk ke kelas advance. So apa pula you dapat dalam kelas advance? Lebih dahsyat lah. Lebih dahsyat lah. Join kelas TikTok advance dapat juga ke e-book closing Sir. Join kelas TikTok advance, kalau bawah saya, memang saya bagilah. Closing tak sama dengan TikTok. Tak baik buat macam Sir. Closing tak sama dengan TikTok. Closing tak sama dengan TikTok. Yang mana satu ni? Aku banyak sangat kelas ni. Aku pening. Kan? For now, kelas yang ada, kelas saya, kelas closing. Ada TikTok Silver. Itu bulan Ogos. TikTok Advance. Itu belum masuk lagi saya punya kelas closing lagi. Dalam TikTok Advance tu ada kelas closing saya lagi. Kan? So ada banyak. Banyak sangat. So jangan kau kata bayar RM50 nak masuk semua. Sonang kerja hang. Saya nak join semua kelas bayar. Macam mana Sir? Start dengan pergi pakarclosing.com dulu. Saya ada beli RM99,000. Ada apa-apa extra kelas tak? Tak ada. Itu je. Grup kita yang ni lah. Yang ni lah. Saya pun pening sebab daftar 99. Yelah 99 grup yang ini. Yang 99 daftar yang ini. Bukan kelas TikTok. Ini 99 tu closing. Janganlah pening. Memanglah saya pun grow juga setiap hari. Banyak juga kelas saya buat. Kan macam mana nak join yang e-book 99? Pergi pakarclosing.com. Pakarclosing.com. Ataupun PM je saya lepas ni. Okay. InsyaAllah lah. Saya nak janjikan you boleh berjaya atau tidak dengan kelas saya ni. Saya tak berani jamin. Tapi Alhamdulillah ramai juga student-student saya dah capai 7 angka dia. Dan ada juga dah belajar saya bertahun. Kan. Alright. Terima kasih Zack. Thank you so much. Okay. Alright. Itu saja kot daripada saya. So insyaAllah nanti kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Dan siapa-siapa yang rasa macam nak belajar. Saya ada nombor WhatsApp ke boleh share? Boleh. Catat. 016 76 767 777 59. 016 76 777 59. So itulah nombor saya. Save. Nanti kalau perlu apa-apa, WhatsApp je. WhatsApp je. Alright. So terima kasih sekali lagi. Untuk hari ini, kita tangguhkan dulu sesi hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya saya nak ucapkan terima kasih dan thank you for your commitment. So insyaAllah siapa-siapa yang nak join kelas saya lagi boleh follow saya kat TikTok setiap hari Isnin sampai Jumaat 11.30. Okay, 11.30 pagi. InsyaAllah ada kat situ lah. Kan, kalau tak jumpa cari saya kat Telegram, tanya kenapa Sir tak ada kelas? Kan, kalau tak ada kelas tu pasti ada sebab lah. Biasanya ada je kelas. Okay,
So malam ni siapa-siapa yang dah berdaftar untuk mega sharing TikTok, tolong check email masing-masing. Okay, tolong check email masing-masing. Kat situ ada link Zoom dan ada link Telegram. So siapa-siapa yang terlepas, saya tak akan ulang lagi dah. So just minta maaf lah. Okay, insyaAllah. Dan yang terakhir, tak ada apa-apa lagi. Hari ni kita semua kawan di atas muka bumi ni. Sampai masa nanti, insyaAllah dengan izin Allah, kita akan berjalan di syurga nanti. Alright, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you, sir. Sama. Terima kasih. I love you, sir. Love you Terima semua. kasih, sir. Terima kasih. Bye-bye. Sir. Alright, so jemput-jemput Harapkan ilmu yang diberi. Amin. Anan saya. Sarang saya, Opa. Annyeong. Tiba-tiba cakap Korea, Zek. Sawadika. Diamlah, Cik Mak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima So, kasih, Dewan Azlan. Jatuh dalam kiraan 10, 9, Okey. Terima kasih, Azlan. Sampai jumpa lagi, sir. 5, 4, 3, Bye-bye, sir. 2, Mama. 1. Pokoknya Terima kasih bila dah semua. last, Bye-bye. terima kasih, sir. Terima Bye. kasih. Terima kasih. Dah lah tu, dah nak tutup lah ni. Bye-bye. Baik, sir. Sampai. Nak bisa Bye. diganti. Allah Akbar. Terima kasih. Alright.